Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan kalimah thayyibah. Ini bab beriman kepada perkara yang gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-70. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Sayyidina Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khabarkan kepadaku apakah itu iman?" Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iman secara terperinci ialah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari akhirat, para malaikat, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan para nabi alaihissalam. Kamu beriman dengan mati dan kehidupan selepas mati, dan kamu beriman dengan syurga dan neraka, penghisaban, timbangan amalan, dan kamu beriman dengan takdir baik dan buruk kesemuanya." Sayyidina Jibril alaihissalam berkata, "Apakah jika saya telah melakukan demikian, bermakna saya telah beriman?" Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu telah melakukan demikian, maka kamu telah beriman." Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Sayyidina Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khabarkan kepadaku apakah itu iman?" Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iman secara terperinci ialah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari akhirat, para malaikat, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan para nabi alaihissalam. Kamu beriman dengan mati dan kehidupan selepas mati, dan kamu beriman dengan syurga dan neraka, penghisaban, timbangan amalan, dan kamu beriman dengan takdir baik dan buruk kesemuanya." Sayyidina Jibril alaihissalam berkata, "Apakah jika saya telah melakukan demikian, bermakna saya telah beriman?" Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu telah melakukan demikian, maka kamu telah beriman." Dipetik dari Musnad Ahmad. Hadis ke-71. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iman ialah bahawa kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, pertemuan dengannya di akhirat, rasul-rasulnya, dan kamu beriman dengan kehidupan selepas mati." Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iman ialah bahawa kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, pertemuan dengannya di akhirat, rasul-rasulnya, dan kamu beriman dengan kehidupan selepas mati." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-72. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesiapa yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga menerusi mana-mana ke-8 pintu syurga yang kamu suka." Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesiapa yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga menerusi mana-mana ke-8 pintu syurga yang kamu suka." Dipetik dari Musnad Ahmad, Majma'uz Zawaid. Hadis ke-73. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya ada bisikan daripada syaitan dalam hati anak Adam, dan ada juga bisikan daripada para malaikat. Adapun bisikan syaitan ialah peringatan terhadap kejahatan dan mendustakannya hak. Adapun bisikan malaikat ialah peringatan terhadap kebaikan dan membenarkannya hak. Oleh itu, sesiapa yang mendapati dalam dirinya ada lintasan ke arah kebaikan dan membenarkannya hak,
maka hendaklah dia mengetahui bahawa itu ialah hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah dia bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sementara sesiapa yang mendapati selain daripada itu, yakni bisikan syaitan, maka hendaklah dia meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang terjam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca, asy-syaitanu yu'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, yang bermaksud syaitan menakut-nakutkan kamu dengan kefakiran dan memerintahkan kamu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada bisikan daripada syaitan dalam hati anak Adam, dan ada juga bisikan daripada para malaikat. Adapun bisikan syaitan ialah peringatan terhadap kejahatan dan mendustakan yang hak. Adapun bisikan malaikat ialah peringatan terhadap kebaikan dan membenarkan yang hak. Sesiapa yang mendapati di dalam dirinya ada lintasan ke arah kebaikan dan membenarkan yang hak, maka hendaklah dia mengetahui bahawa itu ialah hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah dia bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sementara sesiapa yang mendapati selain daripada itu, yakni bisikan syaitan, maka hendaklah dia meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang direjam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca, asy-syaitanu yu'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, yang bermaksud syaitan menakut-nakutkan kamu dengan kefakiran dan memerintahkan kamu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanamlah keagungan Allah Subhanahu dalam hati kamu, pasti dia akan mengampuni kamu. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanamlah keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kamu, pasti dia akan mengampuni kamu. Dipetik dari Musnad Ahmad. Hadis ke-75. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku, dan aku telah menjadikannya haram dalam kalangan kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, semua kamu adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk kepadanya, maka mintalah petunjuk daripadaku, pasti aku akan memberi petunjuk kepadamu. Wahai hamba-hambaku, kamu semua lapar kecuali orang yang aku beri makan kepadanya, maka mintalah makanan daripadaku, pasti aku akan memberi makanan kepadamu. Wahai hamba-hambaku, kamu semua bertelanjang kecuali orang yang aku beri pakaian kepadanya, maka mintalah pakaian daripadaku, pasti aku akan memberi pakaian kepadamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu melakukan dosa pada waktu malam dan siang, sementara aku akan mengampunkan kesemua dosa, maka pohonlah keampunan daripadaku, pasti aku akan mengampuni kamu. Wahai hamba-hambaku, jika kamu ingin memudaratkan daku, sekali-kali kamu tidak akan dapat memudaratkan daku. Dan jika kamu ingin memberi manfaat kepadaku, maka sekali-kali kamu tidak boleh memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika semua manusia dan jin dari awal hingga akhir dari kalangan kamu semuanya menjadi seperti orang yang paling takwa hatinya di kalangan kamu, keadaan ini tidak menambahkan sesuatu pun dalam kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, jika semua manusia dan jin dari awal hingga akhir daripada kamu semuanya menjadi seperti orang yang paling jahat dalam kalangan kamu, keadaan ini tidak mengurangkan apa-apa pun daripada kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, jika semua manusia dan jin dari awal hingga akhir daripada kamu berhimpun di satu pandang dan meminta daripadaku, lalu aku berikan kepada mereka semua segala permintaan mereka, keadaan ini tidak mengurangkan khazanahku. Bahkan sekadar kekurangannya berlaku pada lautan apabila dicelupkan jarum,
dan ini sebenarnya bukanlah satu pengurangan. Maka demikianlah jugalah khazanah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak akan terkurang apa-apa walaupun setelah diberikan kepada semua yang meminta. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya hanyalah amalan-amalan kamu yang aku simpan untuk kamu, dan kemudian aku akan sempurnakan balasan amalan-amalan itu untuk kamu. Maka barang siapa yang mendapat kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dan sesiapa yang mendapat selain daripada itu, yakni keburukan akibat dosa, maka janganlah dia mengeji selain dirinya sendiri, kerana pelakuan dosa itu disebabkan godaan nafsunya. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku, dan aku telah menjadikannya haram dalam kalangan kamu. Maka janganlah kamu saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, semua kamu adalah sesat, kecuali orang yang aku beri petunjuk kepadanya. Maka mintalah petunjuk daripadaku, pasti aku akan memberi petunjuk kepadamu. Wahai hamba-hambaku, kamu semua lapar, kecuali orang yang aku beri makan kepadanya. Maka mintalah kemakanan daripadaku, pasti aku akan memberi makanan kepadamu. Wahai hamba-hambaku, kamu semua bertelanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian kepadanya. Maka mintalah pakaian daripadaku, pasti aku akan memberi pakaian kepadamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu melakukan dosa pada waktu malam dan siang, sementara aku akan mengampunkan kesemua dosa. Maka pohonlah keampunan daripadaku, pasti aku akan mengampuni kamu. Wahai hamba-hambaku, jika kamu ingin memudaratkan daku, sekali-kali kamu tidak akan dapat memudaratkan daku. Dan jika kamu ingin memberi manfaat kepadaku, maka sekali-kali kamu tidak boleh memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika semua manusia dan jin dari awal hingga akhir dari kalangan kamu, semuanya menjadi seperti seorang yang paling takwa hatinya di kalangan kamu, keadaan ini tidak menambahkan sesuatu pun dalam kerjaanku. Wahai hamba-hambaku, jika semua manusia dan jin dari awal hingga akhir daripada kamu, semuanya menjadi seperti seorang yang paling jahat dalam kalangan kamu, keadaan ini tidak mengurangkan apa-apa pun daripada kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, jika semua manusia dan jin dari awal hingga akhir daripada kamu berhimpun di satu padang dan meminta daripadaku, lalu aku berikan kepada mereka semua segala permintaan mereka, keadaan ini tidak mengurangkan khazanahku. Bahkan sekadar kekurangan yang berlaku pada lautan apabila dicelupkan jarum, dan ini sebenarnya bukanlah satu pengurangan. Maka demikian jugalah khazanah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak akan terkurang apa-apa walaupun setelah diberikan kepada semua yang meminta. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya hanyalah amalan-amalan kamu yang aku simpan untuk kamu, dan kemudian aku akan sempurnakan balasan amalan-amalan itu untuk kamu. Maka barang siapa yang mendapat kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dan sesiapa yang mendapat selain daripada itu, yakni keburukan akibat dosa, maka janganlah dia mengeji selain dirinya sendiri, kerana pelakuan dosa itu disebabkan godaan nafsunya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-76. Sayyidina Abu Musa Asy'ari radhiyallahu meriwayatkan bahawa pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kami 5 perkara. Pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tidur dan tidak layak dengan keagungannya bahawa dia tidur. Kedua, dia mengurang dan menambahkan rezeki. Ketiga, amalan yang dilakukan pada waktu malam diangkat ke sisinya sebelum waktu siang, dan amalan-amalan yang dilakukan pada waktu siang diangkat ke sisinya sebelum waktu malam. Kelima, hijab. Di antaranya dan seluruh ciptaannya ialah nur, yakni cahaya. Jika dia menyingkap hijab itu, pasti pancaran-pancaran nur zatnya akan menghanguskan sekalian makhluk sejauh sampai pandangannya. Sayyidina Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kami 5 perkara.
Pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tidur dan tidak layak dengan keagungannya bahawa dia tidur. Kedua, dia mengurang dan menambahkan rezeki. Ketiga, amalan yang dilakukan pada waktu malam diangkat ke sisinya sebelum waktu siang. Dan empat, amalan-amalan yang dilakukan pada waktu siang diangkat ke sisinya sebelum waktu malam. Kelima, hijab di antaranya dan seluruh ciptaannya ialah nur, yakni cahaya. Jika dia menyingkap hijab itu, pasti pancaran nur zatnya akan menghanguskan sekalian makhluk sejauh sampai pandangannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-77. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sejak Allah Subhanahu wa taala menjadikan Israfil alaihissalam, dia berdiri dengan merapatkan kedua-dua kakinya dan dia tidak pernah mengangkat pandangannya. Ada 70 hijab nur di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika Israfil alaihissalam menghampiri salah satu daripada hijab nur itu, pasti dia akan hangus terbakar. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sejak Allah Subhanahu wa taala menjadikan Israfil alaihissalam, dia berdiri dengan merapatkan kedua-dua kakinya dan tidak pernah dia mengangkat pandangannya. Ada 70 hijab nur di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika Israfil alaihissalam menghampiri salah satu daripada hijab nur itu, maka pasti dia akan hangus terbakar. Dipetik dari Masabihus Sunnah. Hadis ke-78. Sayyidina Zurarah bin Awfa radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, adakah pernah kamu melihat Tuhanmu? Mendengar pertanyaan itu, Jibril alaihissalam menggeletar sambil berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya di antara aku dengannya ada 70 hijab daripada nur. Jika aku menghampiri mana-mana satu daripada hijab itu, pasti aku akan terbakar. Sayyidina Zurarah bin Awfa radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, adakah pernah kamu melihat Tuhanmu? Mendengar pertanyaan itu, Jibril alaihissalam menggeletar sambil berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya di antara aku dengannya ada 70 hijab daripada nur. Jika aku menghampiri mana-mana satu daripada hijab itu, pasti aku akan terbakar. Dipetik dari Masabihus Sunnah. Hadis ke-79. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukilkan satu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, belanjalah di jalanku, pasti aku akan memberi kepadamu. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah Subhanahu wa taala ini khazanahnya penuh. Perbelanjaan yang berterusan siang dan malam tidak mengurangkannya. Tidakkah kamu lihat segala yang dia telah kurniakan sejak dia menjadikan langit dan bumi, dan sebelum daripada itu lagi, yakni sejak arashinya berada di atas air, betapa banyak dia telah kurniakan. Walaupun demikian, keadaan itu tidak sedikit pun mengurangkan khazanahnya. Hanya di tangannya neraca yang menentukan baik dan buruk. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukilkan satu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, belanjalah di jalanku, pasti aku akan memberi kepada kamu. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah Subhanahu wa taala ini khazanahnya penuh. Perbelanjaannya berterusan siang dan malam, tidak mengurangkannya. Tidakkah kamu lihat segala yang dia telah kurniakan sejak dia menjadikan langit dan bumi, dan sebelum daripada itu lagi, yakni sejak arashinya berada di atas air, betapa banyak dia telah kurniakan. Walaupun demikian, keadaan itu tidak sedikit pun mengurangkan khazanahnya. Hanya di tangannya neraca yang menentukan baik dan buruk. Hadis riwayat Bukhari.
Hadis ke-80. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menggenggam bumi ini dan akan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, akulah raja. Di manakah raja-raja dunia? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menggenggam bumi ini dan akan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, akulah raja. Di manakah raja-raja dunia? Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-81. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku nampak apa-apa yang kamu tidak nampak, dan aku dapat mendengar apa-apa yang kamu tidak mendengar. Langit berderap-derap kerana keberatan keagungan ilahi sebagaimana pangkin, atau seumpamanya berderap-derap kerana beban berat, dan sepatutnya lah ia berderap kerana beban keagungan Allah Subhanahu wa taala sangat berat. Di langit sana, di setiap kawasan seluas 4 jari, pasti ada mana-mana malaikat yang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, sekiranya kamu mengetahui apa-apa yang aku ketahui, sudah tentu kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis, dan kamu tidak akan merasa nikmat bersama isteri kamu di tempat tidur, dan pasti kamu akan pergi ke tempat-tempat terpencil, berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya jika aku sebatang pohon yang dipotong dari pangkalnya. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku nampak apa-apa yang kamu tidak nampak, dan aku dapat mendengar apa-apa yang kamu tidak dengar. Langit berderap-derap kerana keberatan keagungan ilahi sebagaimana pangkin, atau seumpamanya berderap-derap kerana beban berat, dan sepatutnya lah ia berderap kerana beban keagungan Allah Subhanahu wa taala sangat berat. Di langit sana, di setiap kawasan seluas 4 jari, pasti ada mana-mana malaikat yang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, sekiranya kamu mengetahui apa-apa yang aku ketahui, sudah tentu kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis, dan kamu tidak akan merasa nikmat bersama isteri kamu di tempat tidur, dan pasti kamu akan pergi ke tempat-tempat terpencil berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya jika aku sebatang pohon yang dipotong dari pangkalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ke-82. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, kurang satu daripada 100. Siapa yang menghafalnya akan memasuki syurga. Dia ialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak Tuhan melainkan Dia. 99 nama sifatnya ialah Ar-Rahman, yang Maha Rahmat; Ar-Rahim, yang Maha Pengasih; Al-Malik, Raja yang sebenar; Al-Qudus, yang suci daripada segala aib; Al-Salam, yang terpelihara daripada semua bencana; Al-Mu'min, yang memberi keamanan dan keimanan; Al-Muhaimin, yang Maha Menilik; Al-Aziz, yang Maha Perkasa; Al-Jabbar, yang mengelokkan segala kerosakan; Al-Mutakabbir, yang memiliki segala kebesaran; Al-Khaliq, yang Maha Mencipta; Al-Bari, yang mencipta dengan teliti; Al-Musawwir, yang Maha membentuk; Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun; Al-Qahhar, yang Maha Perkasa; Al-Wahhab, yang Maha Pemberi; Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki; Al-Fattah, yang Maha Pembuka rahmat; Al-Alim, yang Maha Mengetahui; Al-Qabid, yang Maha Menyempitkan; Al-Basit, yang Maha Meluaskan; Al-Khafid, yang merendahkan; Ar-Rafi', yang meninggikan; Al-Mu'izz, yang memuliakan; Al-Muzillu,
yang menghinakan. As-Sami' yang maha mendengar. Al-Basir yang maha melihat. Al-Hakam yang menetapkan hukum. Al-Adl yang maha adil. Al-Latif yang maha mengetahui perkara yang halus. Al-Khabir yang mengetahui segalanya. Al-Halim yang maha penyantun. Al-Azim yang maha agung. Al-Ghafur yang amat pengampun. Asy-Syakur yang maha menghargai. Al-Aliyu yang maha tinggi. Al-Kabir yang maha besar. Al-Hafiz yang maha pemelihara. Al-Muqitu yang mencukupkan keperluan rezeki. Al-Hasib yang mencukupi. Al-Jalil yang maha hebat. Al-Karim yang maha pemurah. Ar-Raqib yang maha mengawasi. Al-Mujib yang maha mengabulkan. Al-Wasi' yang maha luas. Al-Hakim yang maha bijaksana. Al-Wadud yang maha penyayang. Al-Majid yang maha mulia. Al-Ba'ith yang membangkitkan. Al-Syahid yang menyaksikan dan mengetahui segalanya. Al-Haq yang wujud dengan segala sifatnya. Al-Wakil yang memelihara dan menguruskan segala urusan hamba-Nya. Al-Qawi yang maha kuat. Al-Matin yang maha teguh. Al-Wali yang maha melindungi. Al-Hamid yang terpuji. Al-Muhsi yang mengetahui keadaan semua makhluk. Al-Mubdi'i yang pencipta yang pertama. Al-Mu'id yang menghidupkan semula. Al-Muhyi yang maha menghidupkan. Al-Mumit yang mematikan, yang maha mematikan. Al-Hayyu yang maha hidup dengan kekal. Al-Qayyum yang berdiri sendiri dan mendirikan yang lain. Al-Wajid yang memiliki segala-galanya, yakni yang menyimpan segala-galanya di sisinya, segala sesuatu ada dalam khazanahnya. Al-Majid yang memiliki kehebatan. Al-Wahid yang tunggal. Al-Ahad yang esa. As-Samad yang tidak memerlukan sesiapa dan segala-galanya perlu kepadanya. Al-Qadir yang maha berkuasa. Al-Muqtadir yang menguasai segala sesuatu. Al-Muqaddim yang mendahulukan. Al-Muakhir yang mengkemudiankan. Al-Awwal yang maha awal. Al-Akhir yang maha akhir, yakni ketika tidak sesiap apa-apa Allah Subhanahu Wa Taala sudah sedia ada, dan apabila semua binasa dia tetap ada. Az-Zahir yang zahir, yakni yang dalil kewujudannya jelas zahir. Al-Batin yang tersembunyi daripada pandangan manusia. Al-Wali yang bertanggungjawab atas segala sesuatu. Al-Muta'ali yang maha tinggi daripada sifat-sifat makhluk. Al-Baru yang maha baik. Al-Tawwab yang memberi taufik untuk berbuat taubat dan penerima taubat. Al-Muttaqim yang memberi balasan kepada orang yang berdosa. Al-Afu yang maha pemaaf. Ar-Ra'uf yang maha mengasihani. Malikul Mulki yang memiliki sekalian alam. Dzul Jalali yang memiliki kehebatan. Wal Ikram dan kemuliaan. Al-Muqsid yang menunaikan hak orang yang berhak. Al-Jami' yang mengumpulkan makhluk pada hari kiamat. Al-Ghani yang maha kaya tidak berhajat kepada sesiapa. Al-Mughni yang mengkayakan. Al-Mani' yang maha menghalang. Ad-Dar yang memudaratkan di bawah hikmah dan kehendaknya. Al-Nafi' yang maha pemberi manfaat. An-Nur cahaya. Al-Hadi yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Badi' yang mencipta tanpa contoh terdahulu. Al-Baqi yang maha kekal. Al-Waris yang maha kekal selepas semua yang lain binasa. Ar-Rashid yang maha bijaksana lagi tepat dalam setiap perbuatan dan keputusannya. As-Sabur yang maha penyabar melihat hamba-hamba melakukan sebesar dosa-dosa pun
tidak bersegera mengazab untuk menghancurkan mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan, Allah Subhanahu wa taala mempunyai banyak nama yang disebutkan dalam Al-Quran dan riwayat-riwayat yang lain. Antara nama-nama itu ialah 99 nama yang disebut dalam hadis ini. Dipetik dari Mazahir Haq. Hadis ke-83. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu meriwayatkan bahawa pada suatu ketika orang-orang musyrikin berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, beritahulah kepada kami nasab keturunan Tuhanmu." Justru Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Yang terjemahannya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah, Tuhan yang Esa. Dialah Allah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu meriwayatkan, pada suatu ketika orang-orang musyrikin berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, beritahulah kepada kami nasab keturunan Tuhanmu." Justru Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Yang terjemahannya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah, Tuhan yang Esa. Dialah Allah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Dipetik dari Musnad Ahmad. Hadis ke-84. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anak Adam telah mendustakan daku, sedangkan tidak sepatutnya dia melakukan demikian, dan dia telah mencela aku, dan tidak sepatutnya dia melakukan demikian. Adapun pendustaan terhadapku bahawa dia berkata, aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu menghidupkannya kembali setelah aku berkuasa menciptakannya pada kali pertama. Adapun kecelaannya terhadapku bahawa dia berkata, Allah mempunyai anak, sedangkan aku tidak berhajat kepada siapa. Aku tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara denganku." Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anak Adam telah mendustakan daku, sedangkan tidak sepatutnya dia melakukan demikian, dan dia telah mencela aku, dan tidak sepatutnya dia melakukan demikian. Adapun pendustaannya terhadapku bahawa dia berkata, aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu menghidupkannya kembali setelah aku berkuasa menciptakannya pada kali pertama. Adapun celaannya terhadapku bahawa dia berkata, Allah mempunyai anak, sedangkan aku tidak berhajat kepada siapa. Aku tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara denganku." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-85. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ramai akan selalu bertanya antara satu sama lain tentang zat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seluruh makhluk, maka siapakah pula yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Apabila orang ramai berkata demikian, maka hendaklah kamu ucapkan kalimat ini, Allahu ahadul samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada sesiapa. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun setara dengannya. Kemudian hendaklah dia meludah ke arah kirinya sebanyak 3 kali, dan mohonlah perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang direjam. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ramai akan selalu bertanya antara satu sama lain tentang zat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seluruh makhluk, maka siapakah pula yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Apabila orang ramai berkata demikian, maka hendaklah kamu ucapkan kalimat ini, Allahu ahadul Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada sesiapa. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun setara dengannya. Kemudian hendaklah dia meludah ke arah kirinya sebanyak 3 kali, dan mohonlah perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan derajam. Dipetik daripada hadis riwayat Abu Daud dari Mishkatul Masabih. Hadis ke-86. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu satu hadis qudsi bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak Adam ingin menyakiti aku, dia menyumpah masa sedangkan masa tiada apa-apa hakikatnya. Akulah segala-galanya, di tangankulah segala urusan berkaitan masa. Aku membalikkan siang dan malam sebagaimana yang aku kehendaki. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu satu hadis qudsi bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak Adam ingin menyakiti aku, dia menyumpah masa sedangkan masa tiada apa-apa hakikatnya. Akulah segala-galanya, di tangankulah segala urusan berkaitan masa. Aku membalikkan siang dan malam sebagaimana yang aku kehendaki. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-87. Sayyidina Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sesiapa pun yang bersabar lebih daripada Allah Subhanahu wa taala setelah mendengar sesuatu perkara yang menyakiti. Para musyrikin mendakwa bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak, masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberi afiat dan rezeki kepada mereka. Sayyidina Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sesiapa pun yang bersabar lebih daripada Allah Subhanahu wa taala setelah mendengar sesuatu perkara yang menyakiti. Para musyrikin dakwa bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak, masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberi afiat dan rezeki kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-88. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah Subhanahu wa taala mencipta segala makhluk, dia telah menulis pada Lauh Mahfuz, sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Tulisan ini ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di Arasy. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah Subhanahu wa taala mencipta segala makhluk, dia telah menulis pada Lauh Mahfuz, sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Tulisan ini ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di Arasy. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-89. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya orang mukmin benar-benar mengetahui azab yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berdosa, sudah pasti seseorang pun tidak akan mengharapkan syurganya. Dan sekiranya orang kafir benar-benar mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti seorang itu pun tidak akan berputus asa daripada syurganya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya orang mukmin benar-benar mengetahui azab yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berdosa, sudah pasti seorang pun tidak akan mengharapkan syurganya. Dan sekiranya orang kafir benar-benar mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti seorang pun tidak akan berputus asa daripada syurganya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-90. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 100 rahmat. Dia menurunkan satu daripada rahmat-rahmat itu untuk jin, manusia, binatang-binatang dan serangga. Kerana satu rahmat itulah mereka semua berlembah lembut dan berkasih sayang antara satu sama lain. Dan kerana satu rahmat itu jugalah binatang buas mengasihi anaknya.
Allah Subhanahu wa taala menyimpan 99 rahmat untuk merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat. Dalam satu riwayat yang lain, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menghimpunkan 99 rahmat itu dengan satu rahmat dunia. Lalu dia akan merahmati hamba-hambanya dengan kesemua 100 rahmat itu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 100 rahmat. Dia menurunkan satu daripada rahmat-rahmat itu untuk jin, manusia, binatang-binatang dan serangga. Kerana satu rahmat itulah mereka semua berlemah lembut dan berkasih sayang antara satu sama lain. Dan kerana satu rahmat itu jugalah binatang buas mengasihi anaknya. Allah Subhanahu wa taala menyimpan 99 rahmat untuk merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat. Dalam satu riwayat yang lain, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menghimpunkan 99 rahmat itu dengan satu rahmat dunia. Lalu dia akan merahmati hamba-hambanya dengan kesemua 100 rahmat itu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-91. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, pada suatu ketika beberapa orang tawanan dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam terpandang seorang wanita yang sedang mencari-cari anaknya. Apabila dia bertemu seorang bayi dalam kalangan tawanan itu, terus dia mengambil dan mendakapnya lalu menyusukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, "Apa pandangan kamu? Adakah wanita ini akan mencampakkan anaknya ke dalam api?" Kami menjawab, "Demi Allah, tidak. Lebih-lebih lagi jika tidak ada apa-apa paksaan supaya dia mencampakkan anaknya itu." Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi dan menyayangi hamba-hambanya berkali-kali lebih daripada wanita ini mengasihi dan menyayangi anaknya." Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu berkata bahawa pada suatu ketika beberapa orang tawanan dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam terpandang seorang wanita yang sedang mencari-cari anaknya. Apabila dia bertemu seorang bayi dalam kalangan wanita tawanan itu, terus dia mengambil dan mendakapnya lalu menyusukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, "Apa pandangan kamu? Adakah wanita ini akan mencampakkan anaknya ke dalam api?" Kami menjawab, "Demi Allah, tidak. Lebih-lebih lagi jika tidak ada apa-apa paksaan supaya dia mencampakkan anaknya itu." Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi dan menyayangi hamba-hambanya berkali-kali lebih daripada wanita ini mengasihi dan menyayangi anaknya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-92. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menunaikan solat, lalu kami pun berdiri bersolat bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Seorang Arab Badui yang baru memeluk Islam telah berdoa dalam solatnya, "Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad sahaja, dan janganlah kamu merahmati siapa pun bersama kami." Setelah baginda sallallahu alaihi wasallam memberi salam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang kampung itu, "Sesungguhnya kamu telah menyempitkan sesuatu yang luas. Jangan kamu risau. Rahmat itu terlalu luas. Jika ia meliputi kesemuanya pun, masih lagi ia tidak sempit. Engkau sahaja yang menyangka ia sempit." Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menunaikan solat, lalu kami pun berdiri bersolat bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Seorang Arab Badui yang baru memeluk Islam telah berdoa dalam solatnya, "Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad sahaja, dan janganlah kamu merahmati siapa pun bersama kami." Setelah baginda sallallahu alaihi wasallam memberi salam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang kampung itu, "Sesungguhnya kamu telah menyempitkan sesuatu yang luas. Jangan kamu risau. Rahmat itu terlalu luas. Jika ia meliputi kesemuanya pun, masih lagi ia tidak sempit. Engkau sahaja yang menyangka ia sempit." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-93. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, setiap orang Yahudi atau Nasrani daripada umat ini yang telah mendengar akan kenabianku, kemudian mati sedangkan dia tidak beriman dengan agama yang aku diutuskan membawanya, maka pasti dia dalam kalangan ahli neraka. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, setiap orang Yahudi atau Nasrani daripada umat ini yang telah mendengar akan kenabianku, kemudian mati sedangkan dia tidak beriman dengan agama yang aku diutuskan membawanya, maka pasti dia dalam kalangan ahli neraka. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, kita telah mendengar beberapa petikan hadis dari kitab hadis-hadis pilihan berkaitan dengan kalimah thayyibah, ini bab beriman kepada perkara yang gaib. Semoga apa yang kita mendengar ini dapat kita ambil iktibar dan sampaikan kepada mereka yang tidak mendengarnya. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafil khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.